Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ana akan menerangkan tentang keadaan tidak balas dalam tema penerokaan dalam alam. Jadi yang pertama sekali ialah apa itu keadaan tidak balas. Keadaan tidak balas mempunyai dua jenis, iaitu keadaan tidak balas fizikal dan keadaan tidak balas kimia. Keadaan tidak balas kimia ialah satu proses pertukaran bahan tidak balas untuk menghasilkan hasil tidak balas. Contohnya, tidak balas antara bahan tidak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tak berwarna akan menghasilkan hasil tidak balas, iaitu ledakan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna. Masa suatu tidak balas berlaku, bahan tidak balas akan bertukar menjadi hasil tidak balas. Disebabkan itu, kuantiti bahan tidak balas akan berkurang manakala kuantiti hasil tidak balas akan bertambah. Terdapat persamaan dan perbezaan dalam perubahan kuantiti hasil tidak balas atau kuantiti bahan tidak balas berlawan masa dalam tidak balas cepat dan tidak balas perlahan. Iaitu persamaan antara tidak balas cepat dan tidak balas perlahan ialah kuantiti bahan tidak balas berkurang dan kuantiti hasil tidak balas bertambah. Manakala perbezaannya pula untuk kadar tidak balas, semasa tidak balas cepat, kadar tidak balas tinggi kerana tidak balas berlaku dengan cepatnya. Manakala semasa tidak balas perlahan, kadar tidak balas rendah kerana tidak balas berlaku dengan perlahan. Dan untuk masa tidak balas pula, tidak balas cepat mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Manakala tidak balas perlahan mengambil masa yang lama untuk menjadi lengkap. Dan untuk contoh tidak balas cepat ialah penyalaan gas, dan untuk contoh tidak balas perlahan ialah peralatan besi. Untuk kadar tidak balas pula, kadar tidak balas ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil tidak balas per unit masa. Jadi seterusnya pula ialah contoh eksperimen untuk menentukan kadar tidak balas. Jadi 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap menjadi 30 saat. Jadi kita perlu mengira kadar tidak balas bagi tidak balas tersebut. Jadi macam mana kita nak kira ialah kita tengok balik pada formula kadar tidak balas tadi, iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil tidak balas per masa perubahan masa berlakunya perubahan kuantiti itu. Jadi kita perlu letakkan pengurangan gisi magnesium tu, iaitu dari 0.3 gram hingga 0.0 gram. Jadi kita buat 0.3 tolak dengan 0.0 gram bahagi dengan 30 saat. 30 saat itu masa yang diambil untuk gisi magnesium itu berkurang. Jadi kita akan dapat 0.01 gram per saat. Selain itu juga, kadar tidak balas bagi suatu tidak balas tu boleh juga diukur sebagai kadar tidak balas purata, iaitu nilai purata tidak balas yang berlaku bagi suatu tempoh yang tertentu dan bukan satu tempoh yang panjang lah macam tu. Jadi yang pertama sekali, kalau kita perlu mengira kadar tidak balas bagi minit pertama. Jadi kalau kita tengok pada graf, minit pertama iaitu dari 0 saat hingga 60 saat. Jadi itu ialah minit pertama. Jadi kita perlu meletakkan jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul dalam masa minit pertama tu bahagi dengan masa tidak balas tu, iaitu 20 cm padu bahagi dengan 60 saat. Dan kita akan dapat 0.33 cm padu per saat. Seterusnya pula, kalau kita nak kira untuk kadar tidak balas purata dalam minit kedua, jadi kita perlu ambil dari 60 saat hingga 120 saat, sebab itulah minit kedua. Sebab kalau minit pertama 0 saat hingga 60 saat, jadi kita kena ambil isi padu gas hidrogen yang terkumpul dari 60 saat hingga 120 saat, iaitu 20 cm padu hingga 30 cm padu. Jadi macam kita nak buat ialah kita tolakkan 30 tolak 20 cm padu bahagi dengan 120 tolak 60 saat. Kita akan dapat 0.17 cm padu per saat. Dan kalau kita nak kira kadar tidak balas purata keseluruhan bagi tidak balas ni, ialah kita kena ambil jumlah isi padu yang gas hidrogen terkumpul semua sekali bahagi dengan masa yang diambil untuk menjadi lengkap. Jadi kita letakkanlah 35 cm bahagi dengan 180. Kenapa 180? Ialah sebab 160 saat ni lah masa terakhir yang tidak balas ni berhenti, dan bukan 360 saat. Dan kita akan dapat 0.19 cm padu per saat. Seterusnya pula, kalau kita nak kira kadar tidak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tidak balas ketika, jadi kita akan letakkan tempoh masa tertentu tu sebagai T. Jadi kita nak kira kadar tidak balas pada masa T bersamaan dengan kecerahan tenzin lengkung pada masa T. Jadi kalau tengok dalam gambar demikian tu, kita nak kira kadar tidak balas pada 20 saat. Jadi kita tuliskan satu garisan tegak yang langgar pada titik 20 saat tu. Dan kita akan lukis segitiga besar, iaitu nak kira tenzin tu lah. Jadi kenapa kena besar? Sebab lebih besar segitiga tu lebih tepat kiraan kita. Dan kiraan kita dengan kawan kita memang tak akan sama, tapi orang betul lah sebab kita buat segitiga tu besar. Jadi kita akan buat PQ tolak dengan PQ bahagi dengan RQ. So kita akan buat 49 tolak dengan 21 cm padu bahagi dengan 29 tolak 9 saat. Jadi kita akan buat 28 cm padu bahagi dengan
20 saat. Jadi jawapan dia 1.40 cm padu per saat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi kadar tindak balas. Terdapat 5 faktor yang akan mempengaruhi kadar tindak balas ini, iaitu faktor suhu, faktor kehadiran mancin, kepekatan bahan tindak balas, faktor saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal dan faktor tekanan. Saya akan menerangkan faktor yang pertama terlebih dahulu, iaitu faktor suhu bahan tindak balas. Dalam eksperimen ini, kita akan dapati bagaimana suhu bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas tersebut. Bahan yang diperlukan adalah 50 cm padu larutan natrium thiosulfide, 5 cm padu asid sulfurik, termometer, kelalangkun, jam berandik, penunu Bunsen, tungku kaki 3, kasa dawai dan kertas bertanda X. Masukkan 50 cm padu larutan natrium thiosulfide ke dalam kelalangkun. Kemudian, biarkan selama 5 minit. Sukatkan suhu larutan. Letakkan kelalangkun ke atas kertas berpangkah X. Masukkan 5 cm padu asid sulfurik ke dalam kelalangkun dan mulakan jam berandik. Goncangkan kelalangkun sepanjang masa sehingga X tidak kelihatan. Matikan jam berandik apabila X tidak kelihatan. Ulangi eksperimen dengan memanaskan larutan natrium thiosulfide pada suhu 40, 45, 50 dan 55 darjah Celsius. Kesimpulan yang kita dapat dalam eksperimen ini ialah semakin meningkat suhu bahan tindak balas, semakin meningkat kadar tindak balas. Faktor yang kedua pula ialah faktor kehadiran mancin. Graf ini menunjukkan kesan mancin ke atas kadar tindak balas bagi penguraian hidrogen peroksida yang dimangkinkan oleh serbuk mangat 4, oksida. Seperti yang kita lihat, kehadiran mancin ini dapat meningkatkan kadar tindak balas dalam suatu tindak balas. Seterusnya ialah faktor kepekatan bahan tindak balas. Kepekatan bahan tindak balas ini mempengaruhi kadar tindak balas bagi bahan berbentuk cecair. Contohnya, seperti yang kita lihat dalam gambar ini, didapati dalam kelalangkun tersebut mempunyai larutan natrium thiosulfide yang telah ditambahkan dengan asid sulfurik. Didapati bahawa selepas tindak balas berlaku, mendakan kuning sulfur telah menutupi palang X. Kemudian, faktor bahan tindak balas berbentuk pepejal. Kita akan dapati bahawa faktor ini menunjukkan kelainan dalam tindak balas. Faktor ini tidak berkadar terus seperti faktor-faktor yang lain. Dalam eksperimen ini, kita dapat mengkaji tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Bahan yang diperlukan ialah marmar kecil, marmar besar dan asid hidroklorik cair. Badas yang diperlukan pula ialah jam berandik, besen kaca, kelalangkun, silinder penyukat, buret, salur penghantar dan juga penimbang elektronik. Masukkan 80 cm padu klorik asid ke dalam kelalangkun. Masukkan air ke dalam buret sehingga penuh. Apitkan buret kepada kaki ratot. Timbang 5 gram marmar besar. Sambungkan salur penghantar ke dalam buret. Masukkan ketulan marmar ke dalam kelalangkun dan tutupkan dengan segera. Mulakan jam berandik dengan serta-merta dan ambil bacaan buret setiap 30 saat. Goncang kelalangkun sepanjang eksperimen. Ulangi eksperimen menggunakan ketulan marmar kecil. Dalam eksperimen ini, kita dapati bahawa cebisan marmar bersaiz kecil lebih cepat tindak balasnya berbanding ketulan marmar bersaiz besar. Hal ini disebabkan oleh luas permukaan cebisan marmar lebih besar daripada ketulan marmar. Kesimpulannya, apabila saiz bahan tindak balas berkurang, maka kadar tindak balas akan meningkat. Akhir sekali ialah faktor tekanan. Tekanan mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Apabila gas meningkat, zarah-zarah akan berlanggar dengan lebih kerap. Bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas ini, lazimnya kadar tindak balas meningkat apabila tekanan juga akan meningkat. Contohnya, pengeluaran amonia melalui proses Haber dalam industri. Baiklah, saya akan terangkan pula tentang aplikasi konsep kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni berlaku dalam kehidupan seharian kita, ada kat sekeliling kita. Jadi saya akan bagi contoh memasak. Memasak, kita buka api, lepas kita letak kuali, lepas kita masuk minyak, lepas tu kita nak tumis bawang lah. Tumis bawang, lepas bawang tu layu, lepas tu keluarkan bau. Semua yang tadi tu berlaku ada kadar tindak balas dia. Okay? Api tu dia keluarkan tenaga haba, lepas tu dia panas. Jadi kuali tu panas dan minyak tu pun panas. Lepas tu dah panas, kita masukkan bawang tu tidak layu. Jadi semua tu ada kadar tindak balas dia. Dalam konsep kadar tindak balas ni, kita akan belajar dalam sektor industri punya. Jadi dalam sektor industri, dia ada dua proses yang kita akan belajar, iaitu proses Haber dan proses sentuh. Jadi proses Haber ni adalah tujuan dia untuk menghasilkan amonia. Jadi amonia ni, apa fungsi amonia ni? Buat apa kita nak buat amonia ni, nak hasilkan amonia ni? Jadi amonia ni ada dalam kita punya sabun, dalam kita punya baju kimia, lepas tu dalam cat ada,
dan getah asli tu. Kalau kita nak lambatkan dia beku, kita letak dia dengan amonia. Sebab kalau dia cepat beku, macam mana kita nak bentuk dia jadi barang lain kan? Nak jadikan dia tayar, nak jadikan dia pemadam kalau cepat sangat beku. Sebab nanti dia akan keras sangat lah. So tak boleh guna. Jadi itulah tujuan amonia ni dicipta. Jadi amonia ni cara nak buat dia, ada dua gas kimia, ada dua bahan kimia yang perlu kita adalah, iaitu nitrogen dan hidrogen. Nisbah dia 1:3 yang perlu ada dalam proses ni supaya dapat hasil amonia lah dengan cepat. Jadi yang pertama kita akan masukkan gas nitrogen dan hidrogen ni dekat satu tempat, dan kemudian kita akan mampatkan kedua-dua gas tersebut pada tekanan 200 atm. Jadi lepas kita mampatkan dua gas tu, gas tu akan beralih pergi ke reaktor yang ada mangkin iaitu ferrum, sebut ferrum, mangkin dia pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius. Tak boleh kurang, tak boleh lebih sangat sebab takut tak jadi. Lepas dah lalukan kedua-dua gas tadi ni dekat mangkin, kita pergi dekat kebuk penyejukan pula. Jadi lepas lalukan kat mangkin tadi, dua-dua gas hidrogen dan nitrogen tadi dah bertindak balas. Jadi tak hasil amonia. Dan kita pergi kat kebuk penyejukan pula. Setelah sejukkan dia, lepas dah sejukkan dia, gas tadi disejukkan, jadi berlaku proses kondensasi. Jadi terhasillah cair amonia, dan gas yang tidak bertindak balas, gas yang nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindak balas, dia akan keluar dekat corong atas, dia akan keluar dan dia akan patah balik ke tempat yang pertama. Dia akan patah balik, ulang balik. Boleh tengok dekat sini, dia punya anak panah tak pergi kat satu tempat. Dia tak tetap. Dia ada yang pergi ke kiri, ada yang pergi ke kanan. Jadi proses Haber ni proses yang berbalik lah, sebab kita tak pasti sama ada yang nitrogen dan hidrogen ni akan bertindak balas. Jadi lepas dah ulang sampai dah habis, hasillah cair amonia tadi. Itu tentang proses apa, Haber. Jadi saya akan terangkan pula tentang proses sentuh. Proses sentuh ni adalah untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Jadi proses yang perlu dilakukan untuk menghasilkan asid sulfurik pekat ni ialah, yang pertama, sulfur dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Dan kemudian sulfur dioksida dicampurkan dengan udara berlebihan pada suhu 450 darjah Celsius pada tekanan 1 atm, dan kemudian dialirkan melalui vanadium oksida yang berfungsi sebagai mangkit untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Jadi kalau kita boleh lihat kat sulfur dioksida ni, dia berlaku proses berbalik tau. Jadi dia akan sama juga macam proses Haber tadi, dia akan berulang-ulang. Jadi sulfur dioksida tadi dah terhasil, jadi kita tambahkan dengan asid sulfurik. Dah tambahkan, dia akan hasilkan oleum. Jadi oleum ni seterusnya dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Jadi ini adalah gambaran kasar bagaimana keempat-empat proses tadi berlaku. Jadi kalau dalam proses Haber, suhu dia 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius sahaja. Tekanan dia 200 atm dan mangkin dia adalah serbuk ferrum. Manakala proses sentuh pula adalah suhu dia 450 darjah Celsius sahaja, tekanan dia 1 atm sahaja dan mangkin dia vanadium oksida. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.